Ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Kerana sudahlah kita tidak boleh mendefinisikan dengan betul, tetapi kita menjanjikan suatu keadaan kononnya membawa perubahan, sesuatu yang tidak jelas pendefinisiannya. Maka kita lihat akan ada pada satu ketika nanti bahawa rakyat akan tertipu dengan slogan-slogan politik seperti ini. Kerana pendefinisian yang tidak betul, perlaksanaan atau realiti yang tidak ada contoh, maka bagaimana sesuatu yang tidak jelas, yang tidak punya piawaian atau standard boleh dilaksanakan dalam sebuah negara. Dengan nama membawa satu perubahan, dengan nama membawa satu reformasi untuk membetulkan apa status quo yang ada pada ketika ini. Jadi sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak didefinisikan dengan betul, mau dilaksanakan, maka akan porak-porandalah keadaan itu nanti. Kebebasan kehakiman. Saya terus terang mengatakan bahawa ini sebagai contohlah Datuk Seri Anwar Ibrahim membicarakan kebebasan kehakiman. Dari semasa dia berada dalam kerajaan, dia tidak pernah mempertikaikan sistem kehakiman negara. Ketika mana dia ditangkap kerana kes yang dihadapinya pada tahun 1998, barulah kedengaran bahawa sistem kehakiman kita seolah-olah satu sistem yang begitu korup dan begitu teruk sekali. Tetapi ketika mana dia dibebaskan oleh sistem yang sama, dia mengatakan terima kasih kerana ada pembaruan dalam sistem kehakiman. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini bahawa standard bahawa satu sistem kehakiman itu telus, satu sistem kehakiman itu betul tidak betul adalah dirinya sendiri. Apabila dirasai bahawa dirinya dizalimi, dia mengatakan bahawa sistem kehakiman itu mengalami satu keadaan yang korup. Tetapi apabila sistem kehakiman menyembelahi pihaknya, dia mengatakan bahawa ada sinar baru ataupun reform dari segi kehakiman. Ini dia slogan-slogan yang dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara dan saudari, saya tidak mahu sebenarnya menyentuh peribadi seseorang itu dalam setiap ceramah daripada dulu, sekarang dan akan datang. Tetapi jika satu peribadi itu membawa satu slogan yang akan menyebabkan seluruh negara, yang akan menyebabkan seluruh bangsa kita yang berkemungkinan akan dibawa oleh akan dibawa di bawah pengaruh asing, maka saya bertanggungjawab atas untuk menyentuh peribadi-peribadi ini. Pakatan Rakyat. Kita merasa memang terkejut dengan keputusan pilihan raya yang lepas. Tetapi yang lebih terkejut, apakah dia bentuk pakatan yang akan dibawa? Apakah Pakatan Rakyat ini sudah bersedia untuk memegang tampuk pemerintah negara? Kerana apa saya mengatakan begitu? Pakatan Rakyat adalah pakatan sementara. Kerana apa? Pertama, parti-parti yang berada dalam Pakatan Rakyat kesemuanya memegang ataupun menganut ideologi yang berbeza. Saudara dapat bayangkan DAP dengan konsep Malaysia-Malaysia-nya boleh bekerjasama dengan PAS yang membawa Daulah Islamiah, membawa slogan negara Islam, dan secara terang-terangan kepimpinan DAP mengatakan bahawa langkah mayat dia sendiri jika sekiranya PAS ingin melaksanakan negara Islam. Ini dia yang berlaku. Inilah dia bentuk pakatan. Ideologi yang berlainan, ideologi yang bertolak belakang, kita mahu harapkan dia sebagai suatu badan ataupun suatu pemerintahan yang akan memerintah Malaysia pada ketika ini. Pakatan Rakyat tidak mempunyai satu konsep jelas. Tiada konsep jelas. Kalau kita lihat, apakah konsep jelas bentuk pemerintahan yang akan dibawa? Dalam keadaan ideologi yang berlainan, dalam keadaan bertentangan di antara satu sama lain. DAP mengatakan tidak, langkah mayat dulu kalau PAS ingin membuat negara Islam. Dalam keadaan itu, PAS yang membawa slogan negara Islam pula tidak jelas konsepnya. Apabila ada unsur-unsur untuk membawa pendekatan PAS dengan UMNO untuk berbincang demi survival umat Islam dan Melayu, ada suara-suara sumbang di dalam PAS mengatakan bahawa UMNO kita tidak boleh bersama muzakarah dengan UMNO kerana UMNO tidak mahu Islam. Apakah DAP sudah mahu Islam? DAP tidak pernah menyatakan bahawa, tidak pernah tarik balik statementnya, mengatakan mereka tidak mahu, mereka mahu, sudah boleh bekerjasama dengan PAS untuk mendirikan negara Islam. Itu DAP. Sekarang kita lihat pula Parti Keadilan Rakyat, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Slogan keadilan sosial tadi yang saya sebut sebelum ini. Mereka membawakan satu slogan yang dibawa oleh Barat.
Bukanlah kita menafikan bahawa keadilan sosial tidak ada dalam Islam. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian di lain masa. Tetapi slogan itu berdasarkan apa yang difahami oleh Barat. Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Pakatan Rakyat membawa satu slogan yang dibawa berasaskan kepada Barat dan dipersetujui oleh Parti Islam Malaysia PAS. Apakah ini masuk akal kita? Tatkala UMNO mengutarakan satu konsep yang diberi nama sebagai istilah Islam Hadari, PAS menolak begitu saja tanpa memikirkan, tanpa memberi peluang atau ruang untuk sama-sama duduk membincangkan apakah dia maksud sebenar di sebalik istilah Islam Hadari itu. Tak kala UMNO cuba memberikan satu gambaran bahawa Islam itu perlu dibawa dalam bentuk yang berupa prinsip-prinsip Islam yang berdasar kepada Islam, UMNO PAS menolak begitu saja ajakan ataupun undangan UMNO. Tak kala UMNO mengutarakan Islam Hadari, PAS mengatakan bahawa UMNO sekular dan kita tidak boleh bekerjasama atas nama Islam. Tetapi saudara dan saudari, hadirin dan hadirat yang hormati sekalian, baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan satu kenyataan dalam Asian Wall Street Journal mengatakan bahawa asas pada Pakatan Rakyat adalah sekularisme. Kita lihat ketiga pihak di dalam Pakatan Rakyat, DAP dengan menolak sistem negara Islamnya, Pakatan Rakyat yang mengatakan bahawa keadilan rakyat yang mengatakan bahawa asas pada Pakatan Rakyat adalah sekularisme, PAS yang mendakwa berasaskan kepada Islam, boleh bersekongkol di manakah letaknya Islam yang dibawa oleh PAS ketika ini. UMNO mengutarakan suatu konsep ditolak begitu saja kerana apa? Kerana semata-mata istilah, tanpa melihat prinsip-prinsip yang ada dalam Islam Hadari itu sendiri. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita lihat bagaimana kita nak mengharapkan Pakatan Rakyat ini untuk membawa Malaysia ke era baru yang didakwanya. Bagaimana satu pakatan yang berasaskan kepada sekularisme ini hendak dibawa bersama Parti Islam Malaysia PAS bersama-sama untuk membentuk negara Malaysia yang baru. Di mana kedudukan PAS di sini? Di mana kedudukan perjuangan yang didakwa sebagai perjuangan Islam yang bersama-sama bersekongkol dalam dua pihak yang lain, yang satu menolak satu konsep negara Islam, yang satu berasaskan sekularisme, sedangkan UMNO yang memberi peluang dan ruang untuk sama-sama bekerjasama dalam satu konsep Islam yang didakwanya Islam. Kita jangan pertikaikan tentang istilahnya. Kita duduk sepatutnya UMNO dan PAS dapat duduk bersama untuk membincangkan ala tuju ataupun konsep Islam yang nak dilaksanakan di dalam negara Malaysia ini. Tetapi sayang, saya tidak nampak di mana logiknya. Saya tidak nampak di mana wajarnya PAS masih lagi bersama-sama Pakatan Rakyat pada ketika ini. Apakah kerana Anwar Ibrahim itu sendiri? Apakah kerana satu batang tubuh Anwar Ibrahim itu sendiri? Sedangkan kita lihat bahawa UMNO dengan segala kekurangan, kita tak nafikan. UMNO ada individu-individu dalam UMNO yang tidak mahu penghayatan Islam itu. Kita tidak nafikan itu semua. Ruang dan satu konsep yang diutarakan untuk sama-sama dibincangkan. Tetapi apa yang jadi? Ditolak begitu saja semata-mata kerana istilah itu. Sampai pada hari ini, PAS sendiri tidak dapat menafikan ataupun PAS sendiri tidak dapat membuktikan bahawa Islam Hadari itu salah dari segi prinsip dan konsepnya. Tetapi secara terang-terangan, sekularisme yang dianuti oleh Pakatan Rakyat, sekularisme yang dibawa oleh Anwar Ibrahim itu sendiri yang telah terang-terang merupakan satu sebab mengapa PAS menolak UMNO, tetapi sekarang PAS berpeluk ataupun bersama bersekongkol di dalam Pakatan Rakyat yang diasaskan oleh sekularisme. Ini dia, hadirin dan hadirat. Pelik bin ajaib kalau kita lihat perkara ini berlaku.